Bosannya nih hari main telepon siap. Tengok berita lah, ada apa hari dia? Berita awal nih. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini kembali bersama saya Dayang Fazira dan rakan-rakan Belutin di Astro Awani. Pada hari ini, beberapa isu ingin dikupaskan mengenai penjagaan alam sekitar. Jabatan Perikanan Negeri Sabah merekodkan 31 kes kematian penyu sejak Januari hingga Mac tahun ini. Pengarahnya Ruzaidi Mamat berkata, jumlah kematian agak tinggi itu antara lain disebabkan ombak laut pada musim tengkujuh yang menyukarkan reptilia tersebut untuk naik ke permukaan air bagi mendapatkan udara. Faktor kedua adalah disebabkan aktiviti pukat tunda tidak menepati syarat ditetapkan, iaitu tiada pemasangan alat peranti penyisip penyu TED. Pemasangan TED amat penting bagi memudahkan penyu yang terperangkap di dalam pukat untuk keluar. Sabah, Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah akan terus meningkatkan pemantauan untuk memastikan tiada mana-mana pihak di negeri itu yang melanggar perundangan alam sekitar di bawah Akta Alam Sekeliling 1974 (AKAS 1974). Kejadian pembuangan sampah di rata-rata tempat masih dapat dilihat berlaku di negara ini. Kesannya kepada alam sekitar adalah tertakluk kepada jenis barang-barang yang dibuang. Walau bagaimanapun, seperti mana yang telah diperhatikan, jenis sampah yang sering dibuang di rata-rata tempat adalah sampah yang terdiri daripada sisa makanan termasuk bahan-bahan bungkusan makanan dan minuman. Jenis sampah seperti ini jika dibiarkan akan menyebabkan keadaan sekeliling berbau busuk dan juga seterusnya menarik tikus dan lalat yang mana merupakan pembawa penyakit. Barang-barang yang dibuang itu juga selalu terdiri daripada bekas-bekas yang boleh menampung air yang menjadikan tempat pembiakan nyamuk. Selain daripada itu, sampah-sampah yang terdiri daripada benda-benda tajam seperti pecahan kaca dan potongan tin juga menyebabkan kawasan yang dikotori itu berbahaya kepada keselamatan. Apa yang diperhatikan, benda utama sampah-sampah yang dibuang di berbagai tempat adalah benda-benda plastik, terutamanya beg plastik dan botol plastik. Seperti mana yang diketahui, benda yang diperbuat daripada plastik konvensionalnya tidak mudah reput. Jika tidak dibersihkan, ianya akan kekal untuk mencemari kawasan itu. Walaupun masalah pembuangan sampah sarap di merata tempat di darat lebih ketara, tetapi masalah pembuangan sampah ke dalam air akan menimbulkan lebih banyak masalah kepada alam sekitar, terutamanya kepada hidupan di dalam air. Seperti contoh, salah satu laporan program alam sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau dikenali sebagai UNP menyatakan bahawa di antara mangsa kematian di kalangan hidupan laut seperti penyu, ikan dan sebagainya adalah disebabkan oleh tertelan benda plastik. Mereka juga telah menganggarkan bahawa di seluruh dunia sebanyak lebih kurang 100,000 ekor mamalia laut dan penyu mati tahun ini disebabkan oleh sampah plastik. Terima kasih kepada rakan Buletin saya Liana Akila yang telah mengupas beberapa kesan mengenai isu ini dan beralih kepada saya Nurul Nazwa. Generasi muda di negara ini perlu menjadi barisan paling hadapan dalam memperjuangkan isu-isu alam dalam kelestarian alam. Ilmuwan alam sekitar Dato' Sri Dr. Izaini Ujang berkata generasi muda yang rata-ratanya cerdik internet dan media sosial perlu menggunakan kelebihan berkenaan untuk menarik lebih ramai orang menjaga alam sekitar. Kita ambil contoh gerakan polygining menjadi tren di negara-negara luar. Sebenarnya hanyalah aktiviti mengutip sampah sambil berjogging, tetapi dengan bantuan media sosial yang ada pada hari ini, ia menjadi ikutan ramai dan berjaya. Jadi, generasi muda yang cintakan alam sekitar perlu jadikan aktiviti seperti ini satu aktiviti yang trendy dan popular dengan menggunakan platform media sosial untuk menggalakkan lagi masyarakat menjaga alam sekitar. Katanya pada program Bicara Minda di Kompleks Karangkraf di Seksyen 15 di sini pada Jumaat. Terima kasih kepada Nurul Nazwa, rakan Buletin. Beralih kepada saya, Nurul Syaliza. Kepentingan untuk melindungi alam sekitar adalah perkara yang perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak kerana ia bukanlah satu perkara yang boleh diambil mudah dan dipandang enteng atau hanya dijadikan gimmick oleh sesetengah pihak. Di samping itu, infrastruktur hijau juga menjadi satu strategi untuk meningkatkan dan memperluas ekosistem dan habitat hidupan liar. Dari segi politik, pemimpin perlu lebih peka, memahami dan menangani isu berkaitan alam sekitar supaya dapat melahirkan generasi pewaris yang bukan sahaja cekap, bahkan prihatin dan terus membela nasib alam sekitar untuk generasi selepas mereka. Setiap pemimpin dengan jelas dan lantang memperjuangkan kelestarian serta agenda alam sekitar. Ia secara tidak langsung dapat memberi kesan dan membuka minda setiap masyarakat untuk terbabit sama dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Ini juga memberi gambaran yang jelas penjagaan alam sekitar
menjadi isu paling utama perlu dipikul pemimpin dan dilibat sama dengan masyarakat setempat untuk kelangsungan kesejahteraan kehidupan berterusan. Keperluan kepada pemeliharaan kepada alam sekitar perlu dijadikan aspek utama dalam kerangka Malaysia Madani kerana ia teras hubungan manusia itu sendiri. Ia perlu diterap dalam konsep hubungan manusia dengan alam sekitar sekaligus diterjemahkan sebagai hubungan berkait rapat dengan kejadian manusia itu sendiri demi kehidupan lebih harmoni. Alam sekitar adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, tidak mengira bangsa, agama, dan negara. Alam sekitar ini termasuklah kawasan-kawasan tumbuhan hijau, udara, dan air seperti sungai dan laut. Alam sekitar masa kini semakin tercemar kerana terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pencemaran seperti pembuangan sampah di sungai-sungai, penggunaan baja-baja kimia, dan pelbagai lagi. Alam sekitar seharusnya dijaga kerana alam sekitar bukan hanya digunakan pada masa sekarang tetapi akan digunakan sehingga beratus-ratus tahun lagi. Seterusnya, langkah-langkah yang boleh diambil adalah melalui pendedahan media massa. Media massa ini termasuklah televisyen, radio, telefon bimbit, komputer, dan surat kabar. Selain itu, langkah untuk menjaga alam sekitar ialah melalui kempen alam sekitar. Antara kempen-kempen yang boleh dilakukan ialah kempen Cintailah Sungai Kita, kempen Kitar Semula, Sahabat Alam, dan sebagainya. Langkah ketiga bagi mengatasi pencemaran alam sekitar pula ialah melalui organisasi-organisasi seperti sekolah, balai raya, kelab remaja, dan juga syarikat-syarikat tertentu. Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah dalam pelajaran alam dan manusia. Tuntasnya, banyak kepentingan yang telah dikupas dalam usaha menjaga alam sekitar. Setiap pihak berperanan untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing dalam memastikan alam sekitar dipelihara dan dipelihara agar fungsinya terjamin. Dengan sifat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, pencemaran dan bencana alam boleh dielakkan sebelum ia terjadi kepada diri atau negara sendiri. Kemajuan manusia tidak akan teralang kerana sudah terdapat konsep pembangunan lestari di mana kelestarian alam sekitar menjadi keutamaan di samping pembangunan dijalankan. Semoga segala inisiatif menjaga alam sekitar disokong dan mendapat perhatian umum sehingga mengubah norma biasa manusia kepada norma baru yang lebih baik. Seterusnya, melahirkan generasi yang menghargai alam sekitar serta bersifat progresif dalam mengembangkan potensi diri, masyarakat, negara, dan juga manusia sejagat. Memandangkan kolej pun ada buka community service kan, pergi Pulau Manukan. Join lah, ajak Nazwa. Hai Nazwa. Hai Bunga. Apa ni hari Sabtu ni kan? Ada trip pergi Pulau Manukan. Dorang buat aktiviti community service dekat sana. Jom join. Tak maulah. Kenapa? Sebab Pulau Manukan tu kan pulau terjaga. Mestilah ada sampah banyak-banyak. Ish, kau ni memanglah nampak macam pulau terjaga. Itu kan kita nampak bahagian luar dia. Aku fokuskan, mungkin kan kita snorkeling nanti. Mungkin masa kita snorkeling tu kita boleh ambil sampah ke dalam laut. Mesti ada sampah, mustahil tiada sampah. Kan, jomlah, marilah. Kita kan generasi muda, mesti dapat semangat. Jom. Benar juga. Aku pernah suka juga banyak-banyak sampah. Lebih baik alam sekitar kita bersih kan. Marilah kita bawa daya supaya lagi sana. Okey, jom. 2 days later.